Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi ni adalah tingkatan 3 betul dan kelas kita pada malam ni adalah matematik dahulu. Jadi cikgu start share screen sekejap. Okay, semua dengar suara cikgu? Dengar tak? Tenggelam suara. Okay, semua nampak suara skrin yang cikgu paparkan? Kalau tak nampak bagi tahu. Okay, so sekarang pun dah 8.21, maka cikgu akan Okay. So mari kita sambung kepada latihan yang kita berhenti hari tu minggu lepas, di mana masih ingat tak cikgu bagi homework ataupun kerja rumah, cikgu suruh kamu semua buat dahulu untuk B dan C. Buat tak? Dapat tak yang ni? Okay, mari kita tengok untuk B. Kita sambung dahulu sedikit, kita habiskan topik bab matematik pengguna and then kita akan masuk kepada lukisan berskala lah. Cik Su membuat pinjaman peribadi sebanyak RM15,000 daripada Bank Kasih dengan kadar faedah 6.5% atas baki. Tengok baik-baik. Ni dah di bawah pinjaman dan hutang. Okey, tempoh bayaran balik adalah 8 tahun manakala insurans bulanan adalah sebanyak 180. Okey, lengkapkan jadual di ruangan jawapan berkaitan dengan bayaran bulanan. Cik Su untuk 2 bulan yang pertama. Okay, so untuk bahagian ni di mana awak ada untuk di bawah faedah untuk pinjaman kredit dan hutang, awak semua masih ingat tak di mana awak akan ada faedah sama rata dan faedah atas baki. So ni kalau B ni melibatkan soalan apa? Faedah atas baki. Bagaimana kita nak mencari baki ataupun kita akan potong faedah untuk setiap atas baki lah. Ingat lagi tak? Okay, mari kita tengok. Okay, jumlah pinjaman Cik Su adalah RM15,000. So, faedah untuk bulan pertama. So, sama sahaja. Nak cari faedah, kita menggunakan formula apa? I sama dengan PRT. Cumanya, P ni apa? Pinjaman lah. RM 15,000. So, kita berapa rate? 6.5%. So, 6% kita akan darat T ni. Adakah kita nak guna 8 tahun? No. Kalau untuk atas baki, kita akan buat 1/12. Kenapa 1/12? Adalah ni kita nak kira faedah untuk bulan pertama. Maksudnya untuk satu bulan. So kita ada 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Jadi kita ambil 1 bulan sahaja. So maka 1/12 lah. So maka you all dapat berapa? Cuba kira untuk faedah bulan pertama ni. RM 15,000. Cuba darab. Awak akan dapat berapa? Yes, awak akan dapat RM81, betul tak? So, untuk faedah ni awak akan dapat RM RM81.25. Ni adalah faedah bulan pertama. Okey, mari kita tengok bagaimana penggunaan untuk faedah atas
baki. So, baki selepas bayaran insurans bulan pertama. Okey, selalunya untuk faedah atas baki ni, kita buat pinjaman berkenaan dengan untuk sewa lot kedai, sewa rumah ataupun pinjaman peribadi. Kalau ada perkataan pinjaman peribadi ni selalunya atas baki lah. Okay, untuk mencari baki selepas bayaran insurans pertama, bagaimana kita nak cari? So, sama dengan apa? Sama dengan kita akan bayarlah, kita buat hutang asal, kita akan tambah dengan apa? Faedah yang dikenakan. Lepas tu, kita akan tolak dengan apa? Insurans bulan pertama. So, awak tengok, insurans ni setiap bulan dia bayar sebanyak berapa? 180. So, hutang asal kita tambah dengan faedah dikenakan, kita akan tolak dengan insurans bulanan. So, maka hutang asalnya berapa? 15,000. So, tambah dengan faedah yang dikenakan ni lah. Faedah bulan pertama tadi berapa? RM81.25. And then, kita akan tolak dengan insurans bulanan 180. So, maka berapa? Baki dia. 15,000 campur dengan faedah 81.25. So, kita akan tolak lah dengan awak akan dapat 14,901.25. Okey. Yang lain dapat tak? Loga dapat ni. Loga dapat RM14,901.25. So, ni adalah baki selepas dia bayar insurans bulan pertama. Ni mengikut faedah atas baki. And then, kita cari pula untuk faedah bulan kedua. Macam mana untuk faedah bulan kedua? Jalan pengiraannya adalah sama je dengan yang atas. Jalan pengiraan sama, tetapi kita tengok kalau untuk bulan pertama hutang dia tadi asalnya adalah 15,000. Akan tetapi sekarang awak tengok untuk bulan kedua hutang dia dah jadi berapa? Kita akan ambil yang baki ni lah. Faham tak? So, dia akan cari macam mana? Sama juga. PRT. So, P dah jadi berapa? RM14,901.25. So, rate T dia, R dia. Sama juga. 6.5/100. Kita akan darab dengan 1/12. Kenapa 1/12 lagi cikgu? Sebab untuk bulan kedua. So, untuk satu bulan tu lah. Maka you all akan dapat berapa? RM cuba kira 14,901.25 darab dengan 6.5/100 darab dengan 1/12. So, kita akan dapat RM80.72. 715, kita akan dapat 7. Kalau awak tengok, kita akan dapat perpuluhan 71
RM2.51. And then kalau kita nak ambil kepada 2 tempat perpuluhan, RM80.72. Semua dapat tak perpuluhan 72? Dapat tak? Okey. Kalau cikgu buat pertambahan soalan, cikgu tambah satu lagi, baki selepas dapat. Okey, cikgu tambah lagi satu soalan. Baki selepas bayaran insurans bulan kedua. Macam mana kita nak kira? Sama sahaja, iaitu hutang. Baki hutang lah. Campur dengan faedah. Tolak dengan insurans bulanan. So maka macam mana? Adakah 15,000 lagi kita nak ambil? Taklah, no. Kita akan ambil yang mana? Kita akan ambil ni RM14,901 iaitu baki untuk bulan pertama. So RM14,901.25 campur faedah dia tadi RM80.72. Kita akan tolak dengan 180. So kita akan dapat tolak 180. So, you all akan dapat berapa? Ni dapat tak? RM RM14,801.97. Ni baki selepas bayaran insurans bulan kedua. So, macam ni lah kalau pengiraan untuk atas baki. So, kalau atas baki, ingat macam ni je untuk baki kita nak selesaikan cara hutang. Kalau faedah sama rata macam mana? Faedah sama rata adalah you all kena cari macam biasa je. Kalau sama rata kita pernah buat. Ni. Contohnya hari tu kita selesaikan untuk 11A. So kalau untuk nak cari bayaran setiap bulan, so you all bahagi je dengan 12. Contoh ni macam ni. Kalau kita tengok 11A, hitung insurans bulanan yang perlu dibayar berdasarkan maklumat pinjaman. Prinsipal RM60,000. Kadar faedah 3.4. Tempoh 10 tahun. So yang pertama cari sahaja jumlah bayaran balik iaitu P plus PRT. So bila dapat jumlah bayaran balik, bahagi je dengan 10 tahun. Darab dengan 12 bulan. So ni ialah untuk insurans bulanan. So tu untuk faedah sama rata lah. Okey, mari kita tengok kepada untuk next soalan berikutnya. Di mana kita ada C. C ni panjang sedikit soalan dia. Okey, Sharifah dan Farah menggunakan kad kredit masing-masing semasa membuat pembayaran penginapan mereka sekeluarga di Hotel Damai. Okey, rajah di bawah menunjukkan resit yang mereka terima daripada pihak hotel. Kalau awak tengok, okey, resit yang pertama ni lah, cikgu. Ni. Okey,
Resip yang pertama tu adalah nama Sharifah. Daftar masuk 20 hari bulan 1 2023. Daftar keluar 21 hari bulan 1. Kalau kita tengok dia bilik keluarga super diambil harganya 1,145 and dikenakan 6% cukai perkhidmatan, deposit 100. Maka total adalah RM1,313.70. So dia bagi tahu bayaran deposit secara tunai dan boleh dituntut semula ketika daftar keluar. So ni lah tarikh 20 hari bulan 1. So diterima oleh ni. Kalau kita tengok yang kedua pun, yang kedua resip kedua ni Farah. Sama sahaja, cumanya Farah ni bilik keluarga dia ambil XS 1,130. Cukai deposit. Okey. Kita tengok ayat panjang dia, permasalahan dia lah. Okey, Sharifah telah membayar jumlah terkini baki penyata kad kreditnya dalam tempoh tanpa faedah. Okey, kita boldkan atau highlightkan. Okey, manakala Farah Farah tidak membuat sebarang bayaran selepas menerima penyata pada bulan itu dan membayar keseluruhan baki tertunggak selepas menerima penyata bulan seterusnya. Okey, soalannya adalah hitung beza jumlah sebenar yang dibayar oleh Sharifah dan Farah untuk kos penginapan itu. Diberi bahawa kadar tahunan kad kredit mereka adalah 8% setahun. Macam mana nak jawab ni? Cikgu bagi masa 5 minit. Cuba you all try jawab soalan ni. And then, siapa yang dah dapat, tulis dekat message. Boleh? Cuba. Yang ni, kena tengok balik. Okey, cikgu bagi clue. Itu kita dah berbincang tentang ni. Okey, cikgu tulis balik. Awak tengok baki tunggakan kad kredit. Kalau bayar habis, tiada charge yang akan dikenakan. Sekiranya dia hanya bayar minimum 5% atau minimum 50%, maka baki selepas bayaran hanya charge kewangan. Okay, kalau tidak membayar langsung, akan dikenakan charge kewangan 15 sehingga 18%. Dan dikenakan charge lewat bayar sama ada 1% atau minimum RM10. So berbalik kepada soalan kita tadi, cikgu besarkan, cikgu bagi masa, cuba you all try jawab. Boleh 5 minit. Pukul 8.45 kita bincang. Cikgu, boleh tak ketepikan sikit skrin tu? Tak nampak tadi. Macam ni ke? Betul lah. Okey. Tajuk ni adalah di bawah kredit dan hutang.
Cumanya kita nak cari apa? Beza jumlah sebenar yang dibayar.
Mana nombor? Nombor mana? Nombor apa tu, Loga? Semua dapat tak? Okey. Cikgu saya confuse sikit maksud bayaran tanpa faedah. Okey, maksud dekat sini. Okey, mari cikgu explain. Kalau awak tengok, Sharifah ni telah membayar jumlah terkini baki penyata kad kreditnya dalam tempoh tanpa faedah. Maksudnya, ni kalau melibatkan kad kredit ataupun kita hutang kad kredit, kita akan ada tempoh bayar tanpa faedah. Maksudnya, kalau tanpa faedah, caj kewangan yang tak akan dikenakan. Maksudnya, dia bayar baki tanpa dikenakan caj kewangan. Maksudnya, itulah jumlah baki. Maksudnya, untuk Sharifah ni, dia telah melansaikan baki dia teruslah. Jadi, dia tak... kalau tengok, dekat yang cikgu bagi ni, kalau bayar habis, maka tiada caj yang dikenakan. Maksudnya, tiada faedah tanpa faedah lah tu. Tu untuk Sharifah. Tetapi kalau awak tengok untuk Farah ni, manakala Farah tidak membuat sebarang bayaran selepas menerima penyata pada bulan itu. Maksudnya, Farah ni tidak membuat bayaran langsung. Selepas dia terima je penyata ni, so dia tak buat bayaran. So, tengok, dan membayar keseluruhan baki tertunggak selepas menerima penyata pada pada bulan berikutnya. So, kalau awak tengok, sekiranya dia tak bayar langsung, dia akan dikenakan apa? Dikenakan caj kewangan. So, jadi yang ni adalah untuk, kalau kita tengok, ni adalah untuk Sharifah. So, ni untuk Farah. So, Farah ni tidak membayar langsung. Jika tidak membayar langsung, dia akan dikenakan caj kewangan. Selalunya 15 sehingga 18%. Tetapi, kalau awak tengok dekat soalan tadi, dia dikenakan kad kredit caj dikenakan 15%. Tak silap cikgu 18%. Nanti kita tengok soalan balik. So, dia akan dikenakan caj kewangan and then dia juga dikenakan caj lewat bayar. Maka kita kena carilah untuk Farah berapa baki ataupun jumlah yang dia kena bayar. And then nak tahu beza, baru tolak. Dekat sini, kalau Sharifah ni telah membayar terkini iaitu RM1,313.70. Boleh? Faham ke kat situ? Jelas tak? Okey. Kalau tak jelas boleh bagi tahu Okey, so kalau Farah ni tidak membuat sebarang bayaran selepas menerima penyata dan membayar keseluruhan baki tertunggak selepas menerima penyata. So sekarang kita nak cari yang Farah. Sebab kenapa kita kena cari yang Farah? Sebab dia tak bayar
langsung. So Farah ni akan dikenakan caj kewangan and then dikenakan caj bayar lewat. Caj lewat bayar. So yang pertama kita kena cari dahulu untuk caj kewangan. Okey. Boleh. Okay, untuk cari caj kewangan ataupun faedah lah, faedah dikenakan. So, faedah yang dikenakan adalah berapa? Kalau kita tengok, diberi bahawa kadar tahunan kad kredit ialah 18%. So, 18% kita akan darab dengan berapa? Kita akan darab dengan kredit dia tadi. Jumlah dia 1,200 and then kita akan darab dengan berapa? Dekat sini kita akan ada tempoh. Selalunya tempoh caj untuk tanpa faedah adalah 20 hari. So maka kita akan darab dengan 20 hari per 365. 365 ni apa? Untuk setahun. So maka kita akan dapat so faedah dikenakan adalah RM12.80. Yes. So you ambil 2 tempat perpuluhan je. Jadi ni untuk caj and then kita cari pula yang kedua adalah caj bayar lewat. Okay, untuk caj bayar lewat adalah berapa? Sama ada 1% ataupun RM10. Kalau melibatkan pengiraan, kita akan ambil 1% lah. 1/100 kita akan darab dengan jumlah 129.7.80 tambah dengan faedah dikenakan tadi 12.80 sen. So kita akan dapat ya RM13. RM13 10 yes. sen. Yes, RM13.10. So maka jadi penyata untuk next. So baki untuk next, penyata untuk dia bayarlah. Jadi penyata untuk bulan seterusnya. Tengok tak? Dia bayar dan bayar keseluruhan baki tertunggak selepas menerima penyata pada bulan seterusnya. So penyata untuk bulan seterusnya adalah berapa? You all tambah je lah RM12.80 tambah RM13.10 tambah dengan hutang terdahulu 1,297.80 sen. Cikgu nak tanya boleh? Ya, boleh. Macam mana dapat 20/365?
20/365 ni selalunya untuk 20/365 ni untuk faedah kita kira dalam setahun. Untuk faedah dikenakan selalunya adalah dalam 20 hari. 20 hari atau 15 hari. Kalau tak dinyatakan dalam ni kadang-kadang kita akan ambil 20 hari lah. Tapi kalau dalam soalan dia akan diberitahulah. Kalau contoh dalam ni tak ada bagi tahu. Tak ada contoh dia. So untuk nak dikenakan faedah ni kita akan macam mana maksudnya faedah ni adalah selepas penyata dikeluarkan 20 hari. So dia akan dikenakan faedah lah 20 hari. Macam tu. Boleh ke? Boleh cikgu. So awak dapat berapa? Cikgu, RM13.23. Betul ke? So ni untuk dia bayar, ni untuk Farah. So maka beza dia berapa? You all tolak je lah. 1,323.70 sen tolak dengan 1,313.70 sen. So, Cikgu, bukan Ya. 70 sen. 37 sen. oh 37 sen ke? Berapa awak dapat? Betul ke, Cak? Betul lah. Sama dengan cikgu. Cuba you all, awak kira. Tekan calculator tu. Tu 1,323. So, maka kalau kita tolak, kita dapat RM10. So, tu adalah jumlah beza sebenar lah yang dibayar oleh Sharifah dan Farah. Jelas? Ni kena tengok baik-baik soalan dia. Boleh? So, kita dah habis untuk bab 3 lah. So, ada pertanyaan ke? Sebelum kita masuk sekejap untuk lukisan berskala. So, bila dah habis bab 3, untuk next bab ni dah senang lah. Sebab antara kalau untuk tingkatan 3 bagi cikgu, bab 3 ni adalah antara bab yang panjang and awak semua macam taktikal sikit lah. Dia ada, awak kena ingat simpanan. Simpanan tu ada 3 jenis. Ada akaun simpanan tetap dengan akaun simpanan semasa. So di bawah akaun simpanan tu kita ada faedah. Kita ada faedah mudah and faedah compound. Dekat situ ada pengiraan. So you all kena ingat. Ni cikgu buat rumusan sedikit. So you lepas untuk simpanan kita ada pelaburan. So untuk pelaburan pula kita ada 3 jenis juga, iaitu apa? Amanah saham dan hartanah. So dalam untuk amanah saham dan hartanah ni, you all ada apa? You all belajar tentang ROI. Ingat tak apa ROI tu? Return on
investment, iaitu nilai pulangan pelaburan. Dalam nilai pulangan pelaburan tu kena cari apa? Kena carilah tu untuk nilai pulangan lah. So banyak lagi untuk hartanah. So kalau untuk dalam pelaburan nak buat belajar lagi tentang strategi pemurataan, and then baru masuk yang tadi iaitu pengurusan kredit dan hutang. Tentang pengurusan kredit, kredit tu apa, hutang tu apa. Itulah panjang sikit untuk bab 3. So kita masuk untuk bab lukisan berskala ni. Dalam lukisan berskala, awak kena tahu apa maksud lukisan berskala. Cikgu kita guna bab ni jangka lukis, lukisan berskala. Awak guna jangka lukis Dalam lukisan berskala ni, kita dah habis kita yang ada bab apa? ni. Awak dah habis bab ni? Okay, cikgu rasa semua dah habis bab ni. So, ni kita dah boleh buat sebagai ulang kaji lah. Sebab cikgu rasa kemungkinan awak semua sekarang berada di bab 8 atau 9. Ke ada yang dah habis silibus? Dah habis cikgu. Oh, dah habis. Oh, laju. Okeylah. So, mari kita tengok. Ingat lagi tak apa yang dimaksudkan dengan lukisan berskala? Kalau kita tengok nombor 1, semua yang berikut menerangkan lukisan berskala dengan betul kecuali A. Saiz semua sudut lukisan berskala adalah sama dengan objek. B. Semua ukuran dalam lukisan adalah berkadaran dengan ukuran pada objek. C. Nisbah bagi ukuran objek kepada lukisan berskala adalah 1:n. Okey, D. Lukisan berskala juga boleh mempunyai saiz ukuran yang sama dengan objek. Yang mana ni menerangkan lukisan berskala? Kecuali. Maksudnya dia nak yang salah. A, B, C, D. Okey. Okey, cikgu tengok. Oh, jam dah 9.3 minit. Jadi, cikgu stop dekat sini. So, minggu depan kita masuk kepada lukisan berskala ni lah. Cikgu nak kamu semua buat dulu bahagian A. Cikgu jadikan sebagai kerja rumah. Kalau ada masa. So, you all buat untuk bahagian A sahaja dulu. So, minggu depan, next week kita sambung. Okay, cikgu stop kelas kita dekat sini. Assalamualaikum dan terima kasih. Kita jumpa pada minggu hadapan. Salam, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang pada para pelajar tingkatan 3. Okay, saya tadi saya tersalah masuk grup. Okay. Saya masuk grup awak, sepatutnya tingkatan 4. Okay. Okay, cuba kita tengok. Okay, awak nampak semua skrin Boleh nampak skrin kan? Okay, so kita dah pergi kepada, kita dah masuk bab 8. Okay, so kita dah masuk bab 9. Bab 8 dah
Kita dah selesai ke buat bab 8 ya? Sudah ke radioaktifan. Kita sudah pun selesai menjawab soalan-soalan yang ada kaitan dengan bab 8. Okey, hari ni kita pergi kepada bab 9 iaitu cuaca dan angkasa lepas. Bab 9 ya. Okey, so kalau tak silap saya sudah pun membincangkan tentang struktur matahari.